Okey, kita masuk haba peneutralan. Okey, jadi dia adalah haba tindak balas yang ketiga. Okey, sama juga macam sebelum ni. Okey, kita akan ditanya definisi persamaan kimia, persamaan ion, pemerhatian, pengiraan, persamaan termokimia, raja aras tenaga dan soalan berkaitan. Okey, jadi untuk definisi, okey, haba peneutralan, perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Okey, jadi contohnya natrium hidroksida bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, menghasilkan natrium klorida dan air. Jadi dia fokus di sini adalah 1 mol air. Jadi haba peneutralan adalah negatif 57 kilojul mol negatif 1. Jadi dia negatif, maksudnya dia adalah tindak balas eksotermik. Okey, jadi kalau dia tanya berdasarkan persamaan kimia, okey, jadi definisi haba peneutralan ialah 57 kilojul haba terbebas apabila 1 mol air terbentuk daripada peneutralan antara 1 mol natrium hidroksida dan 1 mol asid hidroklorik. Okey, lepas tu peneutralan ini ada beberapa tindak balas. Okey, ada yang asid kuat dengan alkali kuat, asid lemah dengan alkali kuat, asid kuat dengan alkali lemah dan asid lemah dan dengan alkali lemah. Jadi berbeza jenis asid dan alkalinya, berbezalah juga haba peneutralan. Okey, contohnya asid hidroklorik dengan natrium hidroksida kuat dengan kuat. Okey, jadi dia punya haba peneutralannya 60 kilojul mol negatif 1, okey, per mol. Okey, asid etanoik, asid lemah dengan natrium hidroksida alkali kuat. Okey, jadi dia kurang sedikit berbanding yang di atas. Okey, mungkin dia 50 kilojul per mol. Okey, lepas tu asid hidroklorik dan amonia. Okey, asid kuat dan alkali lemah. Mungkin dia lebih kurang. Okey, lebih kurang dengan yang di atas tadi. Okey, lebih kurang 50 lah. Okey, lepas tu lemah dengan lemak. Jadi contohnya asid etanoik dengan amonia. Di lemah dengan lemah mestilah hasilnya lebih rendah berbanding ketiga-tiga yang di atas ni. Okey, mungkin 40, mungkin 30. Okey, bergantung kepada eksperimen. Okey, seterusnya, okey, kenapa dia kata kenapa haba peneutralan bagi asid lemah atau alkali lemah lebih rendah? Okey, jadi di sini ada 3 poin yang kamu perlu jawab. Okey, yang pertama, beritahu asid lemah atau alkali lemah mengayon separa lengkap di dalam air, okey, dan sebahagiannya kekal sebagai molekul. Okey, jadi apa yang berlaku? Haba yang dibebaskan tu sebahagiannya, okey, dia serap semula. Okey, dan digunakan untuk mengayunkan molekul asid yang belum mengayon tadi. Okey, supaya dia mengayon lengkap dalam air. Okey, lepas tu poin yang ketiga, maka haba yang dibebaskan lebih rendah. Okey, lepas tu asid hidroklorik ialah asid monoprotik, manakala asid sulfurik ialah asid diprotik. Peneutralan lengkap asid kuat diprotik dengan alkali kuat menghasilkan 2 kali ganda kuantiti haba berbanding asid kuat monoprotik. Okey, jadi contohnya, okey, di sini HCl. Okey, ini H2SO4, HCl monoprotik, H2SO4 diprotik. Jadi, kenapa dia menghasilkan haba yang lebih tinggi? Sebab dia menghasilkan lebih banyak mol air. Okey, kalau monoprotik 1 mol air. Kalau diprotik dia menghasilkan 2 mol air. Jadi habanya pun 2 kali ganda. Okey, 1 mol asid kuat diprotik, okey, seperti asid sulfurik mengayon lengkap dalam air untuk menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okey, jadi 2 mol ion hidrogen tadi bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida. Jadi habanya pun 2 kali ganda. Okey, haba peneutralan asid sulfurik dengan NaOH masih sama, iaitu negatif 57 kilojul
kerana maksud haba peneutralan adalah pembentukan bagi 1 mol air. Jadi masih lagi samalah, okey. Untuk dia punya haba peneutralan untuk 1 mol masih lagi 57 kilojoule. Jadi 1 mol air yang dihasilkan apabila menggunakan asid monoprotik seperti asid hidroklorik atau asid nitrik dengan alkali kuat, okey, natrium hidroksida. Jadi ini lebih kurang samalah, okey. Asid dengan HCl dengan asid nitrik, haba peneutralan diorang lebih kurang sama kerana diorang masing-masing asid monoprotik. Okey, asid kuat monoprotik. Okey, contoh soalan pengiraan. Okey, dia bagi kita 60 cm padu larutan natrium hidroksida 2.0 mol per desimeter padu dicampurkan dengan 60 cm padu larutan asid etanoik 2.0 mol per desimeter padu. Suhu tertinggi 40.5. Suhu awal 28 untuk kedua-dua larutan. Hitung haba peneutralan. Okey, jadi kumpul semua maklumat yang ada. Okey, siapa yang bertindak balas? Jadi dia minta haba peneutralan. Okey, haba peneutralan adalah delta H. Jadi dia minta delta H. Kita kena mulakan daripada atas. Okey, QMC theta dengan mol. Baru kita boleh kira delta H. Okey, kita tengok penyelesaiannya. Okey, jadi kita akan kira Q dulu. Okey, Q adalah haba yang dibebaskan iaitu MC theta. Jadi M-nya adalah 60 tambah 60. Okey, sebab ada 2 kita tambahlah. Okey, lepas tu C-nya macam biasa 4.2. Okey, suhunya ini. Suhunya ada 2, ada 3. Okey, 28 dengan 40.5. Jadi 40.5 ni adalah suhu tertinggi. Suhu awal pula ada 2 iaitu 28. Jadi kita kira puratannya masih lagi 28 darjah Celsius. Jadi kita pun masukkan dalam rumus kita, tekanlah kalkulator, dapatlah nilai Q. Okey, lepas dapat nilai Q kita kena kira mol. Okey, mol sama dengan mV per 1000. Okey, jadi kita akan kira mol siapa. Kita tengok maklumat. Okey, maklumat kita ada NaOH punya maklumat dan ada etanoik punya maklumat. Jadi nilai diorang ni sama, okey, dan nisbah diorang pun sama, jadi boleh ambil yang mana-mana pun. Okey, jadi kita ambillah mana-mana saja dia punya MV tadi, masukkan dalam rumus kita, dapatlah 0.12 mol. Okey, jadi kita rasiokan dulu. Okey, sudah equation sudah, M sudah, kita buat ratio dulu. Jadi rasionya adalah NaOH ratio H2O, NaOH 1:1. Okey, jadi 0.12 dapat jugalah 0.12 untuk air. Jadi nombor 3 adalah Queen nak harta, Q-nya tadi sudah ada, N-nya pun kita baru jumpa. Tekan sejala kalkulator, dapatlah nilai untuk haba peneutralan. Okey. Jadi masih juga negatif sebab suhunya meningkat. Okey, lepas tu soalan berkaitan. Dia minta tulis persamaan ion dan persamaan termokimia. Jadi kita balik kepada persamaan kimia dulu. Okey, persamaan kimia kita yang ini. Jadi yang mana satu kita mau pilih sebagai persamaan ion. Okey, jadi kita balik semula kepada definisi. Haba peneutralan adalah perubahan haba apabila 1 mol air. Jadi fokus di sini air. Jadi air adalah H2O. Jadi H2O berasal daripada ion apa? H2O berasal daripada H+ dan OH-. Okey, jadi H+ dan OH- menghasilkan H2O. Okey, di persamaan termokimia, okey, kita tambah sahaja dia punya nilai bagi delta H. Siaplah persamaan ion dan persamaan termokimia.
Okey, apa lagi soalan berkaitan? Okey, lukis gambar Raja Aras Tenaga. Jadi samalah macam sebelum-sebelum ini. Okey, tiada masalah sudah. Benda yang sama diulang-diulang. Okey. Jadi boleh tulis persamaan kimia, boleh tulis persamaan ion. Okey, next. Apa lagi soalannya? Okey, si Asfar lagi. Okey, dia ingin mengulang eksperimen tersebut menggunakan asid nitrik dengan isi padu dan kepekatan yang sama bagi menggantikan asid etanoik. Ramalkan pemerhatian yang mereka peroleh. Ramalkan haba penetralan yang mereka peroleh. Jadi ada dua soalan yang berbeza. Okey, jadi pemerhatiannya, okey, dalam eksperimen ini kita akan nampak pasal bacaan termometer. Jadi tulislah pasal bacaan termometer. Jadi bacaan termometer meningkat lebih tinggi daripada eksperimen yang pertama. Okey, ramalkan haba penetralan. Jadi ini kamu kena bagi satu nilai yang tetap. Okey, jangan bagi lebih tinggi daripada eksperimen. Okey, dia tidak mau. Dia minta ramalkan habanya. Jadi tadi haba kita adalah negatif 52.5 kilojoule per mol. Jadi mestilah dia punya delta H yang baru lebih tinggi sebab dia menggunakan asid nitrik, asid yang kuat. Okey, asalnya dia gunakan asid lemah. Jadi kita boleh letaklah apa-apa nilai yang penting lebih tinggi daripada negatif 52. Okey, jadi cikgu letak negatif 60 kilojoule per mol. Okey, jadi itu sahaja untuk haba penetralan. Okey, sila jawab muka surat 93 hingga 94.